Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada pelajar semester 1, khususnya kursus teknologi otomotif. Apa khabar semua? Okey, dalam aktiviti pembelajaran pada hari ini, saya akan sentuh modul 1, iaitu kod modul A112121. Dan modul yang kita akan sentuh pada hari ini iaitu petrol fuel system, di mana dalam modul ini terdapat 5 LA yang terdapat yang kita akan pelajari. Yang pertama, LA1 Service Vehicle Fuel System, LA2 Carry Out Electrical Fuel Pump Replacement, LA3 Carry Out Full Tank Replacement, keempat Rectify Fuel Injection System, dan yang kelima LA Exhaust System. So, saya harap pelajar dapat memberi perhatian dan bersedia dalam sesi pembelajaran ini. Pada slide ini, kita akan melakukan aktiviti pembelajaran kita, iaitu LA1 Service Vehicle Fuel System. Tujuan pembelajaran pada hari ini iaitu ada 4. Iaitu yang pertama, memahami sistem bahan api. Yang kedua, kenal pasti jenis-jenis sistem bahan api. Yang ketiga, kenal pasti susun atur sistem bahan api. Dan yang keempat, kenal pasti jenis-jenis sistem pengantaran. Satu, sistem bahan api petrol. Sebelum kita pergi lebih jauh, berikut adalah beberapa istilah asas yang perlu diketahui mengenai sistem bahan api. Bahan api. Bahan api atau bahan bakar terdiri dari petrol, diesel, kerosin, dan lain-lain. Sistem ialah rangkaian komponen-komponen bagi melengkapkan suatu proses. Manakala petrol, benzin atau gasolin ialah hidrokarbon yang terdiri dari hidrogen dan atom karbon. Ia dihasilkan dari minyak mentah atau petroleum. Dan bila gasolin terbakar, bahan ini berpisah kepada atom hidrogen dan karbon. Hasil pembakaran bergantung kepada octane rating, volatility, kandungan plumbum, dan ketumpatan. Berikut adalah faktor-faktor pembakaran bahan api petrol. Terdapat ada 3. Yang pertama, volatility. Yang kedua, anti-knock quality. Yang ketiga, deposit control.
Pada slide seterusnya, saya akan nyatakan satu persatu. Satu, volatility. Volatility adalah kebolehan gasolin atau petrol untuk bertukar dari bentuk cecair liquid kepada bentuk gas vapor. Dalam erti kata lain, volatility adalah berapa cepat bahan api tersebut terpeluak. Kedua, anti-knock quality. Anti-knock quality ataupun kualiti anti ketukan adalah kebolehan bahan api tersebut untuk mengurangkan ketukan yang berlaku di dalam enjin semasa beroperasi. Dan yang ketiga, deposit control. Deposit control adalah kebolehan bahan api tersebut untuk mengurangkan pembentukan karbon di dalam ruang pembakaran selepas terbakar. Pada slide ini, saya akan menyentuh berkaitan dengan bahan api petrol yang berkait rapat dengan octane number. Okey, octane number bagi petrol dan gasolin diukur terhadap kualiti anti ketukan, anti-knock quality, atau kebolehan untuk mengurangkan ketukan semasa pembakaran yang berlaku di dalam ruang pembakaran. Ketukan boleh terjadi dengan banyak sebab. Satu daripadanya ialah octane rating yang tidak betul untuk enjin. Jika octane rating terlalu rendah, bahagian terakhir campuran udara dan bahan api akan terbakar sebelum api pertama sampai. Ini akan menghasilkan dua buah kawasan pembakaran di dalam silinder. Biasanya, manual pengguna, owner manual, mengandungi maklumat jenis gasolin dan kadar oktana yang dicadangkan. Akan tetapi, octane rating boleh berubah mengikut kenderaan dan keadaan di mana ia beroperasi. Manakala serial number pula berkait rapat dengan diesel. Serial number bagi bahan api diesel diukur terhadap kualiti penyalahan sendiri, iaitu autoignition quality, atau kebolehannya untuk terbakar pada semua keadaan. Dalam slide ini pula, berikut ialah istilah octane number. Yang pertama, RON, Research Octane Number. Yang kedua, ONR, Octane Number Requirement. Yang ketiga, MON, Motor Octane Number. Yang keempat, PON, Pump Octane Number. Dan yang kelima, RDON, Road Octane Number. Untuk PON dan RDON, istilah ini digunakan pada negara USA dan Kanada.
RON, Research Octane Number. Grade bahan api petrol atau gasoline yang telah ditetapkan oleh American Society for Testing Material, ASTM. Sebagai contoh, RON 92, leaded petrol, RON 97, unleaded petrol yang ada di pasaran Malaysia pada masa sekarang. ONR ataupun Octane Number Requirement ialah grade bahan api petrol yang diperlukan oleh sesebuah enjin yang disyorkan oleh pihak pengeluar untuk mengelakkan berlakunya ketukan ataupun knocking di dalam enjin. Bahan api petrol semakin tinggi octane number, semakin rendah keupayaannya untuk terbakar. Bagi bahan api diesel pula, semakin tinggi cetane number, semakin tinggi keupayaannya untuk terbakar. Dalam raja ini menunjukkan kadar octane rating dan kadar cetane rating. Bagi kereta lama, menggunakan RON yang lebih rendah. Ini kerana kereta lama kebanyakan jenis low compression engine. Compression pressure biasanya kurang daripada 10 bar. Manakala compression ratio kurang daripada 8:1. Manakala kereta masa kini menggunakan RON yang lebih tinggi kerana ia jenis high compression engine, di mana compression pressure di antara 10 hingga 12 bar. Manakala compression ratio dia 8 hingga 10:1. Pemilihan bahan api petrol yang baik mestilah mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, penggunaan yang ekonomi pada semua keadaan pemanduan. Yang kedua, mudah untuk menghidupkan enjin. 3. Operasi enjin yang baik. Keempat, mudah bertindak balas ketika acceleration. Kelima, kurang memerlukan penyelenggaraan enjin. Dan yang keenam, kurang menghasilkan pencemaran. Dan yang ketujuh, tindakan pembersihan yang baik. Berikut ialah video octane dan cetane number. Diharap pelajar memberi perhatian dan mendengar dengan teliti pada video ini. Cetane and octane numbers. At the end of this lesson, you will be able to describe octane number, describe cetane number. Since the development of internal combustion engines, inventions have been made to improve their efficiency. One of the
octane number. Octane number represents the knocking characteristics, especially for gasoline and IC engine. The quality of gasoline or petrol determines the octane number. When gasoline is burned in a spark ignition engine, it produces power. A good quality gasoline burns smoothly without making any noise in the engine. When we burn bad quality of gasoline, it produces a semi-high pressure and it is not watertight. Thus, the pressure waves or knob or detonation is formed in the engine. The octane number of a gasoline is a measure of knocking tendency. Lead octane knocks very high and flames. Its anti-knock value has been arbitrarily determined. On the other hand, iso-octane gives very little knocking, so its anti-knock value has been given as 100. Thus, if a sample of petrol gives as much of knocking as a mixture of 95 parts of iso-octane and 5 parts of N50, then its octane number is taken as 95. Octane number can be improved by different methods. Tetraethyl lead, TEL, is the most common anti-knocking agent added to improve octane number. Nowadays, octane number is improved by adding alkylates to gasoline. Octane numbers for gasoline, which is used in automobiles, varies. The higher performance car require gasoline with a higher octane rating. The fuel with high octane rating prevents knocking in high performance cars. Whereas an average car is built to run on gasoline with an 87 octane number will get the same mileage but will face knocking. Two common methods of driving gasoline and other spark ignition engine fluids are the motor method and the research method. These give the motor octane number MON and the research octane number RON. Research octane number method measures anti-knock performance under relatively mild operating conditions. The engine is run
Okey, seterusnya untuk slide ini saya akan terangkan jenis-jenis sistem bekalan bahan api. Dalam sistem bekalan bahan api terbagi kepada dua jenis. Yang pertama iaitu sistem bekalan dengan saluran balikan. Dan yang kedua iaitu sistem bekalan tanpa saluran balikan. Terus kepada slide seterusnya. Pertama, sistem bekalan dengan saluran balikan. Di dalam sistem bekalan bahan api dengan saluran balikan, apabila isyarat diberikan oleh unit kawalan enjin (ECU), bahan api akan disedut dari tangki dan diantar kepada pemancit melalui penapis bahan api dan pengatur tekanan berperanan untuk mengekalkan tekanan bahan api pada satu nilai yang tetap. Bahan api yang berlebihan akan dialirkan semula ke dalam tangki melalui saluran balikan. Perendam denyutan yang terletak di sini digunakan untuk menyerap perbezaan tekanan di dalam saluran bahan api. Manakala injap cegah balik berfungsi untuk mengekalkan tekanan di dalam saluran bahan api apabila bahan api dimatikan. Yang kedua, sistem bekalan tanpa saluran balikan. Perbezaan utama sistem bahan api dengan saluran balikan dan tanpa saluran balikan ialah sistem bahan api tanpa saluran balikan tidak mempunyai saluran balikan. Di dalam sistem bekalan bahan api tanpa saluran balikan, jika tekanan bahan api melebihi daripada kadar yang ditetapkan, pengatur tekanan akan terbuka dan bahan api akan dialirkan semula masuk ke dalam tangki. Jika tengok pada rajah ni, pressure regulator terletak di dalam tangki. Okey, dalam slide ini sudah jelas dan sudah faham, pelajar pun dah faham bahawa sistem bahan api berfungsi untuk membekalkan campuran bahan api dan udara bagi tujuan pembakaran pada sesebuah enjin. Campuran bahan api dan udara mestilah mengikut kadar kelajuan dan kendalian enjin pada sesuatu masa. Sistem bahan api terkini terbagi kepada 3 bahagian utama, iaitu 1. Sistem pengantaran bahan api, 2. Sistem pengantaran udara, dan yang ketiga, sistem penunjuk aras bahan api. Berikut ialah susun atur sistem bahan api. Terdapat beberapa kaedah atau susun atur sistem bahan api. Antaranya yang digunakan pada masa kini ialah 1. Carburetor fuel system, 2.
single point injection system, ketiga, multi-port injection system. Yang keempat, diesel injection system. Seterusnya, jenis-jenis sistem pengantaran bahan api, di mana terdapat ada dua. Yang pertama, jenis gravity, dan yang kedua, jenis daya bekat. Rajah ini menunjukkan jenis pengantaran bahan api jenis gravity, di mana tangki terletak di atas kepada karburator. Ini adalah tangki dan ini adalah karburator. Berikut adalah contoh sistem pengantaran bahan api jenis gravity. Mungkin pelajar kenal mesin ini. Seterusnya, yang kedua, jenis daya bekal. Jenis ini di mana tangki berada di bawah karburator. Ini adalah karburator. Bahan api akan disedut melalui pump dan akan disalurkan kepada karburator. Contoh yang jelas pada kereta. Terima kasih. Maka berakhirlah sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang dalam slot yang kedua. Terima kasih.